Apa khabar semua? Anda pernah tengok tak kereta rendah macam ni? Ini dah rendah sangat. Sampai satu level boleh menyusahkan orang. Tapi ramai je yang rendahkan kereta sikit untuk dapat beberapa advantage. Jadi dalam video ni kita nak tengok kenapa ramai orang rendahkan kereta diorang, apa kelebihan dan kekurangan dia, dan adakah anda pun patut consider untuk rendahkan kereta anda juga. Okey, jom kita tengok. Jadi apa-apa modifikasi yang orang buat pun, senang cerita dia berasal dari motorsports lah. Cuba anda tengok race kereta, tak kira lah F1 ke, V8 Supercar ke, NASCAR ke, kereta-kereta dia semuanya rendah-rendah, betul tak? Dan dalam motorsport ni, apa pun modification yang diorang buat dekat kereta tu, semuanya bersebab. Dan sebab pertama kereta racing ni rendah adalah untuk membantu kereta tu lebih stabil. Tak kira sama ada tengah straight ataupun tengah corner. Sebabnya, bila kereta kita tu makin rendah, center of gravity secara keseluruhan akan lagi rendah. Dan bila center of gravity dah rendah, kereta akan jadi lebih stabil. Sebagai contoh, anda bayangkan pickup truck dengan kereta sedan. Of course, waktu cornering, kereta sedan tu lebih stabil dari pickup truck sebab center of gravity dia lebih rendah. Of course, untuk bagi corner tu lagi stabil, kereta yang dah direndahkan ni, diorang ganti pula dengan suspension yang lagi keras. Jadi waktu corner tu, body kereta tu dia tak roll sangat. Bila tak roll, contact patch tayar kita pun akan maintain dekat jalan dan driver pun tak gelabah. Ini kalau dalam motorsport. Jadi bila benda dah dibuat dalam motorsport, lama-lama dia akan pindah ke kereta supercar yang lain. Dan last sekali, trend ni bila orang tengok supercar tu cantik lah, rendah-rendah macam tu. Jadi orang pun mod kereta sendiri untuk bagi lowered juga. Tapi kalaulah kata lowered ni bagus sangat untuk bagi kereta tu stabil, kenapa awal-awal lagi manufacturer kereta kita tak bagi kereta yang rendah? Kan senang kalau beli je dari kedai terus boleh race. Part ni anda kena faham yang kereta tu dibuat untuk pelbagai jenis orang. Dan tak semua orang nak corner laju-laju, nanti dia pening. Contohnya kalau setakat hantar anak pergi sekolah, takkanlah dia nak naik kereta lowered ni, buat sakit pinggang je. Lagipun jalan raya dekat negara kita ni ada pelbagai jenis. Ada yang memang rata macam dekat highway plus tu, ada yang berlobang-lobang. Bonggol pula ada yang rendah dan landai, dan ada yang kurus dan tinggi. Kalau kereta kita lowered sangat, macam mana nak lepas bonggol ni? Lepas tu sagat dekat bawah, pecah pula exhaust. Dah bawa bahaya lain pula kalau exhaust ni pecah, sebab asap tu boleh masuk dalam kabin kita. Jadi ini salah satu kekurangan kalau anda loweredkan kereta. Kelebihannya of course macam tadilah, kereta kita akan lebih stable lagi-lagi waktu cornering. Okey, kelebihan yang kedua pula untuk kereta lowered ni adalah bila kita kurangkan ground clearance dekat bawah kereta kita, maknanya tak banyak ruang untuk udara boleh masuk bawah tu. Udara ni pula, kalau ruang tu sempit, dia akan jadi laju tau. Bila udara ni laju, Bernoulli kata tekanan akan jadi rendah. Sebab tu kalau anda perasan, kereta sport ni ada diffuser. Diffuser ni yang akan bagi kesan yang dipanggil Venturi effect, di mana dekat bawah kereta tu udara betul-betul laju dan tekanan hampir nak jadi vacuum. Kenapa kita nak tekanan dekat bawah tu rendah adalah supaya kereta tu melekat dekat atas jalan. Udara atas akan tekan kereta tu sebab bawah tadi dah vacuum. Maknanya grip kereta akan jadi sangat banyak, downforce pun akan jadi banyak, dan kita pun boleh corner dengan sangat laju. Kalau anda tengok kereta F1 kan, sekali dia corner tu, kita pun tak percaya dia boleh corner selaju tu. Semuanya sebab bantuan downforce ni. Tapi anda perasan tak apa yang tak kena? Venturi effect dengan downforce ni, dia perlukan udara yang betul-betul laju. Barulah anda dapat perasan kesan dia. Dekat tempat kita ni pula, manalah boleh bawa laju? Banyak EES. Ini laju bukan setakat 160, 170 macam tu. Laju yang saya maksudkan ni
atas 200 km sejam. Itu pun kalau kita beranilah nak corner dekat speed macam tu. Jadi melainkan kita dekat dalam track yang ada high speed corner, kesan downforce sebab rendahkan kereta ni kita tak rasa pun sebenarnya. Jadi kalau kita tak dapat rasa kesan ni, kenapa orang rendahkan juga kereta dia? Jawapan yang mungkin paling penting sekali bagi saya adalah sebab kosmetik. Dia dah minat dengan motorsport, minat kereta-kereta supercar yang rendah-rendah, dia nampak benda tu cantik, kawan-kawan racun lagi, duit pun ada, kereta pun dah habis warranty. Buat je lah, apa salahnya kalau dah minat sangat. Nak rendahkan kereta ni bukan boleh potong macam tu je, pakai duit sebenarnya. Sebab pertama, suspension sebaiknya nak kena tukar. Lepas tu sekali tukar mungkin tak puas hati, keras sangat atau soft sangat, jadi nak kena tukar lagi sekali. Lepas tu mungkin nak kena tukar tayar profile ataupun sport rim. Satu nak bagi match dengan new look yang rendah ni. Satu lagi tayar tu mungkin sagat dekat body. Lepas tu kawan-kawan racun lagi, suruh bagi tayar tu ada camber sikit. Pun kos lagi ni. Orang putih kata mod kereta ni dia macam rabbit hole. Tak ada kesudahan. Sentiasa ada je benda yang boleh dibuat dekat kereta tu. Kebaikan dia, kalau duit ada, memang rasa puas hati. Tapi macam biasa, setiap kebaikan tu mesti ada kelemahan. Jadi bila kita pasang-pasang aftermarket komponen ni, kita betul-betul bergantung pada tukang pasang tu lah untuk buat kereta kita elok-elok. Kalau dia pasang tak betul je, habis kereta kita. Memang tak tahan untuk long term. Biasanya bila anda ganti je komponen kilang, memang susah nak maintain reliability dia. Komponen kilang ni diorang kena buat betul-betul sebab kereta tu ada warranty. Lepas tu kalau nak pasang dekat kedai yang betul-betul pakar, nak pakai brand yang betul-betul tahan, memang keraslah pula harga dia. Dan kelemahan satu lagi adalah kereta tu sendiri mungkin susut nilai. Kita je rasa yang kereta kita tu makin mahal sebab kita pasang barang-barang yang mahal. Tapi next buyer kereta kita tu tak kisah pun. Kalau jual dekat kedai, lagilah dia orang tak kisah. Dia akan offer harga biasa juga. Silap-silap dia offer harga lagi murah sebab dia kata kereta dah mod, susah nak jual. Jadi kalau nak rendahkan kereta ni, nasihat saya jangan fikir dah pasal second hand value. Yang penting duit anda ikut suka anda nak enjoy macam mana. Kalau pening pasal second hand value, baik jangan mod berat-berat macam ni. Dan satu lagi, kalau nak rendahkan kereta tu pun agak-agak lah. Janganlah sampai kita yang stres setiap kali nampak bonggol. Kejap lagi sagat dekat bawah tu, kita juga yang sakit hati. Sebelum tu, kalau anda ni seorang pemilik kereta tapi kurang tahu pasal komponen-komponen enjin, sebenarnya benda ni boleh jadi satu benda yang bahaya. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah, asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin. Contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk cek voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Anda boleh layan dulu preview kursus ni, percuma saja saya buka, and then anda decide kursus ni untuk anda ataupun tidak. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.